Baik, kembali lagi dalam Sembang Muzik dibawakan untuk anda oleh bahagian muzik di BKL yang pastinya ini antara yang terbaru juga sebenarnya. Bercerita tentang suatu perkara yang akan berlaku pada 18-19 Julai, tapi sebenarnya hari Jumaat tu dah ada dah. Saya difahamkan dah ada dah. So, semuanya berkisahkan tentang muzik. Lepas tu kita bawakan orkestra juga bersama dengan Hari Rock Negara. Itu yang terbaiknya untuk 5.0. Wow, dalam keadaan yang secara senyap rupa dah 5.0 dah. Dah 5, benda terjadi 5 kali dah kan. Jadi semuanya berkisahkan benda sama, cuma yang pasti yang terbaru ni ialah kita bawakan metal. Masalahnya rock, dia metal agak berat juga ni sebenarnya. Tapi itulah kita nak bawakan tentang pengkisahannya tu bermula. Mungkin macam tadi kita cerita pasal konsep, pasal apa, teknikal. Lepas tu macam mana orkestra tu bermula macam mana. Tapi ni kepala kepada kepalanya semua. Kan? Kalau tak ada, tak boleh juga benda ni jadi kan. Jadi kita nak bersama dengan Madam Isabella. Kan? So, dan juga kita nak bersama dengan Ahmad. Merupakan antara, yelah dia lah banyak mencetus lah. Di Kuala Lumpur ni tentang musik-musik. Kan, dia ada je, kita buat ni, kita buat ni. On kan, macam tu kan. Jadi kita bawakan anda untuk kali ini kita nak bersama dengan Madam Isabel. Madam Isabel merupakan? Saya ketua bahagian muzik di Dewan Medarai Kuala Lumpur di BKL. Ini bos besar ni kan. Dan kita ada Cik Ahmad juga sebagai macam-macam. Dia lah segala-galanya, dia yang buat poster dia. Basic main tukar-tukar tu pun dia. Okey lah, saya represent Persatuan Karyawan Malaysia lah sebagai pengurus besar Persatuan Karyawan Malaysia untuk tahun ke-18. Tahun ke-18 dah 18 tahun dengan karyawan dan 18 tahun bekerja sama dengan usia berapa join karyawan tu? Sekarang baru 30, 12 kot. Usia adalah rahsia lah. Okay. Tapi apa kena mengena sebenarnya? Sebenarnya karyawan ni macam banyak support kepada DPKL semua. Okey lah, saya cerita dulu lah. Okay. Basically, ramai salah faham. Kadang-kadang orang nampak projek DPKL dia adakah associate dengan karyawan. Kadang-kadang saya ada kat situ pun orang cakap projek karyawan. Tak semestinya. Pasal keterlibatan saya di dalam NGO ni, sebenarnya remaja saya mendengar muzik-muzik yang tak associate pun dengan persatuan-persatuan ni. Pada saya persatuan ni macam lah, belia babi lah. Tapi bila dipanggil oleh Datuk Freddy, belum Datuk kita tu, saya nampak kat sini kalau kita nak buat apa-apa perubahan, bukan perubahan sangat lah, nak lontarkan idea kita mesti kena ada platform. So di karyawan tu saya banyak belajar, banyak bercampur. Sebelum tu memang saya terlibat dalam muzik. Saya pernah jadi penulis majalah muzik tersohor Malaysia dan menerbitkan banyak album jugalah. Muda-muda lah. So saya tengok journey saya, pasal saya lulusan lain, bukan muzik. Saya UiTM, lulusan Art and Design. No. Okay. Bukan. Art and Design Art and Design. Tak kerti melukis pun. Tapi creative thinking tu ada. So journey saya ingat banyak puluh tahun jugalah. Daripada situ saya punya cinta saya ialah muzik daripada saya kecil. Tapi pasal bapak saya ustaz, dia tak kasihlah muzik. Tapi saya belajar by heart. Buat apa yang saya mampu dan saya faham lah. Dan banyak benda lah yang saya rasa untuk kepuasan diri lah. Tapi bila masuk dekat karyawan dia, macam-macam orang saya bercampur, dan dari situ kita bukan bergabung lah, mengenali pihak DBKL lah. Terutamanya jabatan muzik. Kita punya madam, jabatan muzik, CATS lah kan. Dan time tu belum CATS lagi lah. So kat situ kita banyak berjumpa. Kadang-kadang tak ada sebab pun. Bukan tak ada job, tak ada apa pun. Madam call, Mat, macam manalah nak buat benda ni? Apa yang saya faham lah. Pasal saya agak cakap dengan akar umbi, yang medium, yang tengah, yang daripada basker sampai ke yang A-list punya musician, mostly itulah hidup saya hari-hari. Yelah. Hari-hari saya kena jumpa dia orang dan hari-hari saya mendengar benda-benda masalah dia orang kan, lebih kurang macam tu lah. So itulah dia punya sinergi in between saya dengan DBKL, iaitu Jabatan Kesenian ni lah, dan masuk muzik orkestra. Okey, macam Madam sendiri belakang dia ni, daripada mana asalnya? Macam mana boleh terlibat dengan, boleh katakan majoriti ni semua orang-orang Melayu, dan you sendiri adalah seorang bangsa Chinese, tapi selalunya macam kalau di dalam industri muzik kat Malaysia pun kita ada juga ramai. Helen semua tu kan, Helen Yap apa semua tu Chinese punya tu, Jenny Mac. Jadi kita terfikir macam ni dia boleh campur, dia nak
Dia muzik dia muzik tu kan. So macam mana you bermula? Dia macam ni, tahun kalau tak silap 95 ke, saya masuk pertandingan bakat RTM. Oh, you pun berarti. Ya. So sama Oi sejak Jin bukan? yalah masa tu Yao Jin masa tu dah bersara dah. Oh, yalah. So masa tu adalah pengarah muzik yang so dekat RTM. So saya start situ. So kalau siapa yang tahu kan, bakat RTM ni you kena perform, kalau alat instrumen lah, you kena perform dengan orkestra. Maksudnya dia sebenarnya dah ada ada the seed of inspiration lah, inspirasi dari situ. Saya dah kata saya bolehlah, saya suka apabila kita main bersama orkestra tu, sangat seronok. Tapi masa tu you dah ada basic orkestra? Ya, boleh. Saya tak ada basic orkestra, saya ada basic music. So semasa muda saya belajar muzik dengan ahli muzik Filipino. Dulu semasa saya muda. Itu kata Bernard Ortega yang arwah lah sekarang. So semasa kecil lagi pernahlah belajar Mozart, Beethoven dan semua tu lah. Tinggal lagi dia. You punya family memang macam tu ke apa? Tak. 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 Tetapi ialah nasib baiklah. Saya dapat nasib, ada peluang untuk belajar. Tetapi masa belasan saya dah tak suka lah, lagu-lagu Mozart, Beethoven tu saya dah tak suka. So nak cubalah lagu yang lain-lain tu. So peluang pertama bersama orkestra tu semasa bakat RTM tu. Itulah. Kemudian pergi universiti, saya belajar linguistics, literature dan sebagainya. Kemudian saya rayu lagi, utamanya lah keluarga Cina, mana lah korang nak belajar muzik tu jadi. Orang cakap, kalau ikut arwah bapa, God bless him, tapi dulu dia cakap, ini nak jadi pergi dadah ke, nak jadi pengemis ke, nak jadi orang Cina punya family, at that point I was like, zaman hippies ke je? Sangat lama lah, that was 80-an. Oh iyalah, 70s. So masa tu tak ada ICOM, tak ada Aswara. So saya hang out di UiTM, tapi saya tak boleh masuk. Tetapi saya ada kawan-kawan yang sehingga hari ini masih kawan saya. Masa tu adalah sebab UiTM tapi cikgu-cikgu tu dulu kan, saya pergi situ, dia tak adalah kesuruh halau, keluar-keluar tak. Masuk-masuk sekali-sekali bersama-sama makan, itu yang ada kawan sampai hari ini. Yang hari ini jadi pengarah muzik di organisasi lain-lain tu. So this ada networking yang sejak masa tu. So fast forward ke situ, saya pergi belajar muzik, saya belajar tu menulis. So my main job semasa muda tu, saya menulis, berkarya untuk orkestra. Saya memang dah ada bayangan tu, the sound is in there, So dia sebenarnya apa yang you dengar, lepas tu you translate, tulis kat atas kertas tu. Zaman saya pensel dengan paper. Ya, dah sangat lama. Tapi maksudnya dah adalah metafor, dah belajar metafor apa semua tu. Ya. So the scoring, instrumentation dan sebagainya saya belajar lah. So itu zaman dahulu. So tadi semasa saya menunggu sesi ni, saya kira-kira dah 40 tahun. Wah, sama dengan tu tadi lah. Combat. 40 tahun. Saya tua lagi sikit. Macam tu lah. So fast forward ke sini, so bestnya saya duduk orkestra RTM, Radio TV Malaysia di Angkasa Puri 15 tahun juga. Dengan Datuk Mozani masa tu? Belum lagi. Sebelum Datuk Mozani. Belum lagi. Selepas Roslan dan Ahmad Dasila. Ahmad Dasila ya. Kemudian baru Mozani. So saya keluar, kemudian saya pergi ke Aswara. Saya jadi pensyarah sekejap. So itu pun 12 tahun. So kemudian anak-anak murid ini yang sudah berjaya sekarang ada siapa? Ada. Dalam ahli muzik dalam industri? Dalam industri termasuklah Amin semua ni Wife saya anak murid dia juga. Oh ya ke? Patutlah kau rapat kabel. Tak ada. Tak, masa Madam baru masuk kan, cakap dia beritahu lah, kata ni ada baru masuk baru, siapa, Puan Dr. Isabella. Itu lecturer saya lah. So masa tu lah. So termasuk actually Syakab
So zaman itu juga. So Syakam dan sebagainya. Tetapi ialah kalau secara jujurnya they are becoming better than I am now. Yelah. So I feel like I must be a very good teacher. Dia punya inovasi tu berbeza-beza cikgu kan. tu sebagai cikgu tetapi anak murid lebih baik daripada you, that means you are successful sebagai cikgu. Ya, you akan rasa bangga betul Ya sangat amat bangga. Sebab bila dengar you punya cerita tentang you cakap you punya parent, lepas tu you tak belajar mula-mula tu you main campur je dengan budak-budak ITM semua tu kan. Saya teringat satu buku daripada Rod Stewart. Rod Stewart dia tak belajar universiti tapi dia membaca buku-buku universiti. Dan akhirnya dia pandai seperti budak-budak universiti. I see. Sebab buku-buku universiti. Jadi itu antara satu inspirasi lah sebenarnya. Tapi saya ada peluang. Kemudian tu saya ada peluang belajar muzik, saya ada. So saya belajar muzik di Berkeley. So itu yang jadi sama nak baik dengan yang geng-geng tu sehingga hari inilah, you know. Tetapi sebab saya dah masuk orkestra, so saya punya fokus tu memang untuk orkestra. So tapi genre you sebenarnya apa sebenarnya? Sebenarnya orchestration, saya semasa di Berkeley tu, saya memang belajar nak orchestration, macam mana nak menulis untuk orkestra. Khususnya lain macam Mac, macam Jenny tu, dia lain, dia nak buat benda yang lain. It's a pop dia lah. maka so songwriting, arrangement, dan dia pandai buat programming dan sebagainya. Saya tak tahu. Saya sangat malu. Saya tak tahu. Tetapi sebab saya dari mula sampai hari ini saya sangat nasib baik. Saya dapat bekerja dengan live orchestra. So saya tak belajar yang dalam studio tu. Okay. Sebab ada kerja saya balik-balik je. Muzani masa tu dia jadi pengurus. Dia masih balik pengurus. Muzani kata, come and work here. I was like, oh okay, why not? So orang nak baru nak cari kerja semua. Saya terus belum grad dah ada kerja dah. Macam tu. Tapi sebenarnya benda ni susah tau. Sebab bukanlah nak cakap apalah, macam kita ada basic untuk tu. Dah Tapi macam ni kita nak jadi satu benda yang memang susah sebenarnya kan. Kita nak tanam minat tu. Sebab apatah lagi kita punya environment macam family pun bukan benda-benda tu kan. Ini macam mana you lalui benda tu? Pernah juga dibucu katil ke? Tak ada? Terima kasih. Dia macam saya ni orang panggil separuh masak punya main muzik lah. Tapi saya tak ada banyak macam mana pun, tapi jenis saya, environment saya daripada kecil semua musician. Kalau abang-abang saya Lola ramailah kan yang pengaruh Eddie, few lah yang current musician lah daripada saya umur 9 tahun. So macam Madam dia belajar dekat Berkeley, saya belajar kat Bentley. Tapi bukan masuk kelas. Tak. Kami belajar macam mana tau. Pergi kedai Bentley time tu tak ingat kat mana. INB kalau tak silap. Kita beli pick satu ke. Betul petik semua. Petik semua. Memang salesman nyampah lah. Itu standard So pada saya kadang-kadang macam Bob tanya tadi, susah sebenarnya muzik. Cakap jujur memang turun naik dia makan minum belum tentu lah. Tapi dia ada macam ada satu magic tau. Benda tu jiwa lah. Tadi datang sendiri tu. Benda tu buat benda lain pun, saya dah cuba try buat beli ikan lah apa, tak jadi. Dia apa salah kena macam ni ke? Last sekali saya pasrah je lah. Macam arwah buat saya bagi tahu, dia permulaan memang for sure lah kontradik dengan apa dia punya ni lah. Tapi dalam masa yang sama anak-anak murid dia pun ramai yang successful musician jugalah. Last sekali dia tak tahu nak cakap apa, dia cakap macam ni lah, kau buatlah apa kau nak buat, janji memberi manfaat pada ramai. Yes. So itu saya pegang kata-kata tu. Pasal pada saya lah, no matter apa persepsi orang tentang muzik ke subculture ni ke apa, dia ada dia punya manfaat dia. Betul. Sebagai contohnya, kadang-kadang kalau sepi sangat, orang depress sangat, dia need benda-benda yang terapi jiwa. Pada saya benda ni ialah muzik, jiwa, filem. So benda seni ni very subjektif lah nak cakap. Tapi benda seni takkan habis sampai bila. Betul, kita bagi tahu yang pada episod pertama tu kita cakap selagi mana kita tak tahu, makin lama kita tak tahu. Macam kita cari macam mana pun banyak ilmu kita, tapi ada banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Betul. Kan? Apatah lagi macam sekarang ni kita berdepan dengan AI, kan? Industri muzik AI macam mana, kan?
kita tak boleh nak melawan dia sebab dia memang dah ada kat situ. Jadi kita kena belajar dia. Jadi ilmu tu makin lagi makin tinggi lah. Lepas tu macam baru yang episod yang seterusnya tu, Amin ada cakap. Dia cakap pasal apa benda ni macam you kena macam mana saya pernah Adapt lupa kata dia. Dia pun dah balik kan. Jadi dia jadi benda ni dia meninggalkan kita macam kita terfikir bahawa benda ni kalau betul-betul ada satu ayat dia lah, buat apa yang you suka dan suka apa yang you buat. Jadi benda tu selesa. Tidak terasa terpaksa macam you kan. I rasa you tak terpaksa. Tak ada, Love. senang. Bagi saya senang. Jadi macam best lah aku nak buat ni, aku nak buat ni. Makin macam kita main game lah. Ada level 1, level 2, level 3 kan. Kita jadi seronok. Jadi bila seronok ni kita apa saja okey je. Dia nyampuk sikit bawa. Dia benda ni pada saya lah masa budak-budak tu semua otak nak jadi rockstar. Kan. Tapi yalah permainan pun tak seberapa. Lepas tu nak journey dengan support tak ada. Zaman tu bukan macam sekarang. Sekarang nak practice nak apa limitation ada kan. Tapi journey tu yang best. Macam kita nak campur brother rambut panjang lu bukan senang. Kena beli rokok, kena bawa Maggi pada rumah, kena macam-macam lah. Bawa Maggi rumah. Proses tau nak kenal nak pegang musician. Saya sekolah-sekolah lagi kan. Tapi benda tu pasal cinta lah. Dia is about love lah. Kita passionate dengan apa kita buat walaupun tak tahu pun kita buat apa dan suka lah pasal benda ni suka lah. Tapi bagi saya lah sebenarnya kan satu perkara yang saya nampak kat sini lah bila saya berjumpa dengan madam, berjumpa dengan tadi kita jumpa combat apa semua. Satu benda yang saya nampak ada different dia tu ialah disiplin dalam orkestra. You harus berdisiplin untuk satu perkara. Jadi saya rasa macam dulu saya tak berapa minat. Terus terang saya cakap tak minat orkestra banyak nanti kau. Lepas tu lah macam Amin cakap main sikit-sikit je. Tak boleh. Kan. Jadi saya fikir satu benda sebenarnya itulah sebenarnya adalah disiplin. Dan kita kalau boleh nak lepas ni anak-anak muda kita nak diorang semua ada minat untuk join ramai-ramai macam baru-baru ni kita buat dekat Dataran Merdeka. Ada satu band tu apa nama dia yang ramai-ramai tu Chinese, Malay, Thread something lah. Traditional something. Scottish punya music kan. Sampai saya tanya dengan ni kenapa bawa Scottish, sebab apa kau tak bawa lagu-lagu Melayu ke lagu-lagu Cina ke. Dia kata because something yang dia kata ialah pasal collaboration tu kan. Sifat orang kata macam daripada 1, 2, 3 dia jadi satu benda yang the big sound kan. Jadi macam tu juga saya rasa pada orkestra kan. Jadi benda yang saya harapkan sebenarnya ialah selepas ini kalau anda berminat untuk menyertai orkestra mana-mana orkestra macam mana? Okey. Dia macam ni. Selama ni memang ada orang kata, I self-learned lah. I belajar sendiri, I bahar lah, I belajar. Lepas tu I pun sangat tabik. You know, in other words, kita orang belajar tau. You boleh macam tu je. Tetapi sebenarnya it is the difference between informal learning dengan formal learning. Dia bukan tak belajar, dia tak pergi sekolah je. Sebenarnya belajar juga. Ya, the sense so saya dah kemudian saya faham lah, sekarang saya faham. Nah, itu satu. So kejap I come to the jawab soalan tu. So nak masuk orkestra tu, kan orkestra tu dia ada banyak bahagian. So dia ada bahagian strings, dia ada brass instruments, dia ada section yang lain-lain. So apabila banyak section tu, dia ada disiplinnya yang lain-lain. Okay. Sebab satu benda yang sangat penting berkaitan muzik ataupun seni muzik orkestra tu, iaitu disiplin bermain bersama-sama. Walaupun dia main gitar, saya main gitar, dia main gitar, ataupun dia main violin kan. Tetapi bayangkan 12 orang main violin, 12 orang lagi yang main violin tu, 8 viola, 8 cello, 4 kontrabas dan sebagainya. Okey. Bayangkan kalau kita ego, macam mana nak main bersama? Yalah betul. Walaupun dah tulis itu do re mi fa so, tetapi can you imagine what I mean? How do we play together? Mana bekerjasama. Kawal perasaan. Kawal perasaan, kawal you punya, you know, because lagu tu memang nak macam tu. Mainlah macam tu bersama-sama. Saya rasa cadangan saya lah kan, pasal kita kenal pun dah macam
kawan-kawan baik, family lah, senang kan. Saya rasa perlunya ada di era baru ni kan. Maybe the orkestra ni dia dah tak, saya nak sebut ortodok pun mungkin Iyalah. ni, tapi dululah. Sekarang ni dulu mungkin dia inklusif ke eksklusif. Dulu eksklusif. Eksklusif lah. Sekarang kita nak jadikan inklusif. Inklusif. Pasal bila kita dah start buat dengan rock, buat dengan progressive rock, mungkin akan datang tu boleh buka untuk genre-genre yang tak pernah orang terfikir. Punk rock, orkestra. Panggil dengan macam jazz, dengan jazz, panggil reggae dengan orkestra, hip hop dengan orkestra. Betul. Bayangkan macam band punk lah. ACAB ke, Bang Face ke, tapi belakang orkestra. Dia orang pun tak pernah terfikir tau. Butter pernah buat. Butter dia ada benda kefahaman dia tentang orkestra tu. Tapi kita ambil street band lah, macam ACAB contoh lah. SOG ada cadangan juga. Saya rasa akan jadi satu benda yang brilliant. Dia akan memberi apa orang cakap experience pada dua-dua pihak. Dia bagi pihak. Maknanya peminat tu tiba-tiba akan meminati tu, minat ni kan semua. Itu dari segi peminat. Dalam masa yang sama ilmu both party akan dapat lah. Ya. Kan? So itu cadangan saya pada medium lah, boleh Kita pun dah di penghujung sebenarnya untuk episod ni. Tapi episod ni agak macam panjang juga kerana dia banyak memberikan, orang kata sedikit sebanyak membuka kita punya minda kita. Sebenarnya benda yang saya katakan tadi ada benda best ni sebenarnya, tapi kita cuma perlu mendalami sikit lagi. Sebab yelah 60 kot. Bukan sikit anak. Kalau macam band 6 tu pun kita cakap dah berat dah kan. Ini 60 babe. 60 macam-macam instrumen. Macam dia cakap tadi 13 layer lagi ada pula main ni kan. Yang selalu kita tengok macam saya cakap tadi tu siapa? Mr. Bean ni main orkestra kan. Tapi memang dia adalah seorang drummer. Dia pernah bermain juga bersama dengan orkestra juga. Cuma dia lebih menonjol kepada lawak dia itulah. Komedian. Tapi yang pastinya mungkin apa yang terbaiknya mungkin kita akan cuba pujuk lah. Lepas ni akan banyak lagi tentang segmen-segmen sebegini. Kita memberikan ilmiah juga, memberikan rasa tu. Sebelum ni dia macam tersorok kan. Saya rasa inilah kali pertamanya cerita pasal orkestra. Mana ada orang nak cerita orkestra dalam industri sendiri pun tak ada orang nak cerita. Datuk Muzani ni pun tak cerita, tak pernah. Kita jumpa konduktor, jumpa siapa, Ramli MS pun tak pernah cerita pasal orkestra. Dia cerita pasal dia main gitar umur 12 tahun. Itu je. Dia tak pernah buka pun je. Tapi inilah pertama kalinya bila kita berbicara pasal orkestra, rupanya ada sesuatu benda yang kita boleh kongsikan bersama. Dan kita suka benda tu sebenarnya kan. Kerja susah lah. Tapi kan. bila jadi, tidur lena. Kan. Okey dah, mungkin nak cakap apa-apa? Itu saja. Ramai-ramai datanglah kita menyaksikan konsert Rockestra 5.0 pada 18 Julai 8.30 malam di panggung anniversary Kuala Lumpur. Datanglah ramai-ramai. Free tau. Tak perlu bayar. Tetapi kena daftar. Kenapa? Sebab supaya kami tahu ada scan code, supaya you bagi feedback, supaya kami tahu you pernah datang, pernah menyertai, ada penglibatan. We need to know who you are. Okay? Itu aja. Boleh daftar kat sana kan? Daftar kat situ pun boleh. Ya, betul. Datang dulu. Apa hal datang dulu Baik. Alright, ini tu lagi. Assalamualaikum.